Buat tajuk dia. Apa? Penakulan. Penakulan logik. Penakulan logik. Apa itu penakulan? Apa itu penakulan? Takul. Apa itu? Penakulan. Apa itu takul itu? Itu sudah masuk mana itu? Takul itu apa? Sudah. Sudah kan? Hah? Apa itu takul? Penakulan logik. Ada di kamus ah? Saya pada kamus bahasa Melayu. Melayu. Penakulan logik. Penakulan ni macam mana? Dia pun datang macam Islam penakulan. Logik kamu tahu kan? Penakulan ni pasal macam cara kita berfikir. Penakulan. Logik kamu tahu logik? Apa logik? Logik lah kan, benda logik kan. So basically topik ni pasal logik lah. Logik ni mana-mana orang yang akal dia sempurna, dia memang akan buat logik. Maksud akal sempurna. Dia bukan autism, dia bukan orang putih bilang apa? Slow learner. Dengar kan slow learner? Yang dia susah mau tangkap pelajaran. Okay. Tapi untuk orang-orang macam kita nih, yang normal, logik nih kita punya fitrah. Semula jadi sudah. Semua orang buat logik. Okay, so logik nih dia ada 3 peringkat. Yang pertama, sebelum kita masuk logik kan, bab 3, understanding. Understanding. Memahami ya. Pemahaman lah. Pemahaman. So, untuk orang normal senang saya untuk paham satu benda. Contohnya 1 tambah 2 3. Senang kan, normal kan. Kita boleh paham. Dan kita boleh, kalau orang cakap 2 tu lebih besar daripada 1 ataupun lebih banyak daripada 1, kita boleh faham. Tapi ada orang yang tidak dapat faham. Memang ada sebab dia punya akal dia kurang sempurna. Understanding. Lepas tu judgment. Apa judgment? Apa? Menghakimi. Lagi selain menghakimi, penghakiman, ya. Menghukum. Okay, itu ayat-ayat lah. Cuma kalau ayat-ayat biasa kita guna penilaian. Penilaian. Selepas tu reasoning. Apa reasoning? Alasan. Kita bagi alasan ataupun kita buat hujah. Begini sebab begini. Okay, so logik ni adalah satu alat yang kita gunakan untuk kita menyampaikan sesuatu maklumat ataupun sesuatu perkara yang kita mau sampaikan sama orang supaya dia dapat terima daripada logik akal dia. Okay. So pertama pasal pemahaman.
Pemahaman ni kita akan dapat daripada pernyataan ataupun statement. Daripada pernyataan, statement. So, contohnya macam tadi kita cakap 1 tambah 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu adalah pernyataan. Kita mau bagi tahu something daripada ayat kita. Kita jawab ada 3 lembu di situ. Pernyataan. Itu satu bentuk pernyataan. Okey. Lepas ada pernyataan, kita buat penilaian. Penilaian dia sama ada benar ataupun palsu. Tidak semua benda yang orang cakap betul. Kan? Jadi kalau saya cakap ayam lebih besar daripada kambing, itu adalah bentuk pernyataan. Tapi palsu. Dia tidak benar. Dari mana kita tahu dia tidak benar ataupun palsu? Daripada pemahaman kita. Dengan pemahaman ni kita tahu ayam tu lebih kecil daripada kambing. Okey. Bisa kita benar ataupun palsu. Daripada benar atau palsu ni kita boleh buat penafian. Contoh saya cakap ayam lebih besar daripada kambing. Kalau kita buat penafian, ayam tidak lebih besar daripada kambing. Penafian ini biasa kita pakai tidak ataupun bukan. Penafian. Lepas tu sini barulah kita akan bagi buat hujah. Okey, so itu secara ringkasnya. So pertama kamu kena tahu dulu apa itu pernyataan. Lepas tu tentukan benar ataupun palsu. Lepas tu daripada pernyataan itu kita boleh buat penafian. Tidak, bukan. Lepas tu baru kita masuk pergi penghujahan. Okey, pernyataan satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, itu sama ada benar atau palsu, tapi bukan kedua-duanya. Okey, contoh. Tentukan sama ada ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Tolong hantar buku kerja. Pernyataan ke bukan? Bukan, itu adalah ayat arahan. Dia tidak bagi maklumat, dia bagi arahan. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Pernyataan kan? Dia bagi tahu something. So itu adalah pernyataan. Pernyataannya kita tidak kira sama ada dia palsu ataupun dia benar. Selagi dia dalam bentuk pernyataan, dia masih ayat pernyataan. Bagaimana kan datang ke sekolah? Ini ayat pertanyaan, ayat soalan. So ini bukan pernyataan. X tambah 3 sama dengan 5. Bukan pernyataan sebab kita tidak tahu sama ada pernyataan ini benar ataupun palsu. Sebab kita tidak tahu X ni apa nilainya. X ni boleh jadi 8. Kalau 8 tambah 3 besar daripada 5 sudah. Boleh jadi 2. Kalau 2 tambah 3 jadi 5. Kalau 1 tambah 3 jadi 4. So kita tidak tahu apa nilai X. Kecuali dia bagi tahu nilai X, lepas tu kita kira, dan kalau dia bagi tahu nilai X, dia pernyataan. Lepas tu, kalau dia betul atau salah, itu kedua. Okay, negatif 6 kecil daripada negatif 8. Pernyataan ke bukan? Pernyataan. Walaupun ini adalah pernyataan yang palsu. Sebab negatif 6 lebih besar daripada negatif 8. Bagus. Ditentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan.
Okey, X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2 XY tolak Y kuasa 2. X bukan sama dengan kosong, X tidak sama dengan kosong. So ini kita try kan? Kita kasih masuk siap nilai. Contoh X kamu berapa? 2. Okey, contoh X 2. Y 3. Kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 2 2 3 tolak 3 kuasa 2. So sini 5 kuasa 2, ini kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau kuasa 2 jadi 25. Di sini 4 tolak sini 2 kali 6 berapa? 12. Sini 3 kuasa 2 6 9. So 4 tolak 12 tolak 9 berapa? Berapa? Negatif 17. Negatif 17. So tidak sama, tidak sama, tidak sama. So ini adalah pernyataan yang palsu. Ini pernyataan, ini pernyataan. Walaupun kita tidak tahu apa nilai dia, tapi dia beritahu kamu kalau X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Dia beritahu sini dia punya persamaan ni, nilai ini. Maksudnya kita boleh masuk apa nilai X atau Y, kita boleh cek. Kita boleh tentukan sama dia benar ataupun tidak, palsu. Okey. B. Okay. X tambah 5 kuasa 2 kecil daripada kosong. X apa ni? I itu apa? Apa itu I? Apa? Ya, unsur. Ini I ni adalah elemen kalau Englishnya. Elemen ni unsur. Unsur kepada R. Kalau R besar maksudnya nombor real number. Nombor-nombor yang nyata. Apa-apa nombor yang nyata? Semua nombor integer adalah nombor-nombor yang nyata. Nombor-nombor yang nyata. Okay. Kalau R ni real number, apa lagi ya? Okay, R, kamu akan jumpa Z lagi. Ini pun kadang-kadang keluar. Ini merujuk kepada integer. Sama N huruf besar. Macam ni R besar kan sama N. N ni apa? N ni natural number. Apa maksud natural number? Nombor semula jadi. Apa nombor semula jadi? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Start dengan 1. Sebab kita kira 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi nak cakap kosong orang. 1 orang, 2 orang. Semula jadi. Okay, so X tambah 5 kuasa 2 kurang daripada kosong. X adalah unsur bagi real number. Jadi kita masukkan contoh nombor. Apa-apa nombor dari negatif dan positif? Negatif dulu lah, negatif dulu. Negatif 3. Okey, negatif 3 tambah 5 kuasa 2. Berapa? 4 kan? So 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay, kalau positif 3 dia jadi 8 kan? Kuasa 2 dapat berapa? 64.
Okay, so kalau contoh sini dapat negatif di dalam. Contoh negatif 6. Negatif 10 lah. Negatif 10 kita akan dapat negatif 5 kan? Kalau X dan negatif 10 kita akan dapat negatif 5. Okay, kalau kita kuasa 2 dia negatif 25. 25 kan? Okay, so kalau kita tengok sini, ni kalau kita dapat sini nombor positif, kita masih dapat nombor positif. Kalau kita dapat negatif sini, apa-apa nilai X lah sini kan? Negatif, kuasa 2 kita masih dapat positif. So sini dia cakap X tambah 5 kuasa 2 kecil daripada kosong. So apa-apa nombor kita kasih masuk dalam sini, kita dapat kecil daripada kosong kan besar daripada kosong? Besar daripada kosong. So pernyataan ini benarkah palsu? Palsu. Kan? Budi paham? Ryan? Gimana? Budi paham? Ada soalan? Okey, sekarang ni kan kita mau dia punya soalan tentukan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. So sini kita dapat dia adalah pernyataan yang palsu. Okay, macam mana kita buktikan? Kita mau buktikan, kita masuk apa-apa nombor sini, X ni. Lepas tu kita tambah dengan 5. Lepas tu kita kuasa 2 dia. Kita akan dapat sentiasa positif sini. Positif ni adalah besar daripada kosong. Boleh faham? Kalau kecil daripada kosong itu maksudnya adalah negatif, nombor-nombor negatif ni. Okey. C. Cuba mau kira. Benarkah palsu? Benar. Semua dapat benar? Masuk kalkulatis ya? Lepas tu buat perbandingan. Faham juga kan pernyataan ni? Ini, faham juga kan? Dia ada 2 situ. Ini yang pertama. Dia cakap ini lebih besar daripada ini. So yang pertama, kalau logik ni pertama kita kena faham dulu, pemahaman, understanding apa pernyataan dia. Kita dapat. So palsu kah benar? Benar. Semua dapat benar? Okey. Terus tu D. 2 adalah unsur bagi set bagi faktor bagi 8. Faktor bagi 8. Apa tu faktor? Faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah nombor yang boleh membahagi sesuatu nombor dengan tepat. Contoh. Okay. 4 lah, saya ambil 4 lah. Okay, macam mana kita mau kira semua faktor bagi 4. Sama kita bahagi dengan 1. Kita dapat 4. Lepas tu 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, 4 bahagi 3 dapat dapat perpuluhan kan? So kalau ada perpuluhan itu bukan faktor. Okay, kalau kita mau kira faktor sesuatu nombor, okay, kita bagi dia 1
sampai beberapa nomor yang dia tidak dapat perpuluhan. Bila mau berhenti bahagi, apabila kita jumpanya begini. Ini yang pertama. Kita dapat 2 sama dengan 2. Ataupun 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5. Ataupun bersilang. Contoh bersilang apa? Oke, 6. Contoh 6 kan? Apa ni? Ayah, mati kah? Kalau tidak bunyi. 6 bahagi 1 dapat 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Lepas tu 6 bahagi 3 dapat 2. So ini yang pertama. Kalau jumpa begini berhenti buat pemfaktoran, buat cari faktor dia, ataupun begini. Dia bersilang. Pun berhenti juga. So semua nomor ni 1, 2, 4. Ini pun termasuklah, tapi sama juga kan nomor dia, so tak perlu kita kasih double. Ini. So faktor dia, semua faktor dia adalah 1, 2 dan 4. Ini faktor dia 1, 2, 3 dan 6. Gitu mencari faktor. Okey, faktor bagi 8. Adakah 2 termasuk bagi faktor bagi 8? Cuba cari faktor bagi 8. Sebenarnya kan dulu semua faktor bagi 8. Dapat bagi 8. Dapat bagi 8 1 kan? Sama juga dengan 1 bagi 8 kan? 8 bagi 1. Yang dapatnya sama juga. Biasanya kamu sebelum sampai 8 tu kamu berhenti sudah tu. Dapat berapa? 1, 2, 4 dan 8. Itu semua adalah faktor bagi 8. So ada kedua termasuk dalam faktor bagi 8? Iya. Ya, itu cara kalau kita mau kira semua dia punya faktor. Kalau mau simple, kamu bagi saja 8 bahagi 2. Dapat nombor bulat, maksudnya dia faktor. Kalau contohnya cakap, adakah 4 faktor bagi 8? Jadi 8 bahagi 4 dapat 2. Nombor bulat kan? So 4 itu adalah faktor bagi 8. Okey. So benarkah palsu? Benar. Okay, set 257. Okay, set ni maksudnya kumpulan. Dalam satu kumpulan nomor tu ada 3 nomor tu ya. Ada 2, 5 dan 7. Ada satu kumpulan nomor 2, 5 dan 7. U ni bergabung union. Bergabung dengan nomor perdana sama dengan 257. Set 257. Nomor perdana. Apa nomor perdana? Apa nomor pertama? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17. 15 tidak kan? Kenapa 15 tidak? Dia boleh dibahagi dengan 5. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 atau dirinya. 1 tidak termasuk. Dia start dengan 2. Nombor perdana, prime number. Boleh. Ryan, Adam, Akram. Dapat juga nomor perdana. Nanti tanya dong siapa ni? Tanya dong si Adlan, si Pipa. Nomor perdana. So dia cakap 257 bergabung dengan
semua nombor perdana sama dengan 257. Benarkah salah? Ya, ini penyataan nih maksud dia. Set nomor 257 nih, dia bergabung, union ini bergabung, yang dicantum dengan semua nomor perdana. Kalau dia sini mention nomor perdana, maksudnya semua nomor perdana, dia menghasilkan 257. Betulkah salah? Salah kan? Salah kan? Sebab kalau dia gabung 257 dengan nomor perdana, kita akan dapat semua nomor perdana. Kan? Kalau ini dia bagi ini, dia terhad sampai 7 saja. Nomor perdana ini banyak lagi di depan-depan dia. Selepas 7 ada lagi nomor perdana. Boleh dipaham? Oke. Bisa pemahaman itu penting lah tu. Macam ni kan, kita tentukan semua sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Okay, sebelum kita ditentukan dia benar atau palsu, kita mesti faham dulu apa yang dia nyatakan. Dia cakap semua poligon mempunyai perpenjuru. Apa itu poligon? Apa? Bentuk poligon. Apa maksud poligon? Adakah bulat maksud poligon? Okay, ini bentuk bulat kan? Jadi adakah poligon itu bentuk? Apa poligon? Apa maksud poli? Apa? Bujur? Bucu bukan? Poli? Politeknik. Untuk politeknik. Apa? Pusat. Poli apa? Poli. Poli. Contoh poli apa ya? Poli ya? Poliklinik. Poli. Poli ini maksudnya banyak. Banyak. Kalau politeknik, banyak teknik yang diajar di politeknik. Gon adalah bucu. Bucu ni apa? Nah, ini bucu. Kalau poligon, satu bentuk yang banyak bucu. So, dia adalah bentuk yang ada bucu, banyak bucu. Mempunyai perpenjuru. Apa itu perpenjuru? Perpenjuru. Contoh poligon apa? Yang kamu tahu? Apa? Heksagon. Heksagon itu berapa penjuru tuh? 5, 6, 8. Heksa berapa? 6 kan? So 6, okay, 6 penjuru. Begini kah? Begini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perpenjuru? Apa? Bucu dengan cara? Ya, dia berkaitan dengan bucu. Okay, perpenjuru ni, kita cakap poligon tu ada perpenjuru kalau contoh kita ambil satu rujukan sini. Dia punya bucu sini kan. Lepas tu dia pandang pergi sini. Okay, ini perpenjuru dia. Yang pertama. Perpenjuru yang kedua, perpenjuru yang ketiga. Okay, syarat dia mesti ada di sini ni. Kiri kanan dia mesti ada bucu juga. Lepas tu selain daripada kiri kanan itu adalah semua dia punya perpenjuru. Boleh faham? So, kalau daripada point sini, perpenjuru dia ini 1, 2 dan 3. Kita jawab semua poligon mempunyai perpenjuru. Benarkah? Palsu. Okay, antara poligon lagi adalah segitiga. Okay, kalau segitiga contohlah kita ambil sudut sini. Okay, dia ada perpenjuru kan? Tiada kan? Sebab dia punya jiran kedua dia sini 1, 2. Sini tiada sudah bucu di sini. So dia cakap semua poligon mempunyai perpenjuru itu adalah palsu. Buktikan sebab segitiga tidak mempunyai perpenjuru.
Okey, pernyataan kedua dia. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Apa nomor kuasa 2 sempurna? Apa? Nombor bulat lah. Nombor ni nih. Apa maksud bilang nombor kuasa 2 sempurna? Ataupun bagi contoh yang nomor tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Contohnya 2 kuasa 2. Iya, 2 kuasa 2. Itu apa nomor dia? 4. Contohnya 4. 4 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. So, ini kita boleh jadi di kuasa 2, 2 kuasa 2. Lagi? 3 tambah 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 berapa? 9. 9 sama dengan 3 kuasa 2. Lagi? Apa? 5 kuasa 2. 5 kuasa 2? 25. Sama dengan 5 kuasa 2. Okey, dia jawab sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. So, adakah yang nombor kuasa 2 sempurna yang bukan nombor bulat? Tiada, semua nombor bulat kan? Okey, so adakah pernyataannya benar ataupun palsu? Palsu kan? So, macam mana dia buktikan? Macam mana buku teks buktikan? Dia buktikan. Apa dia cakap? Palsu saja? Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Mana buku kuasa 2 nombor bulat? Itu saya ada cakap. C. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Faktor perdana itu maksudnya faktor yang nomor perdana. Tahu faktor kan? Okay, semua nombor genap. Apa nombor genap? Contoh nombor genap. 2. 2, 4, 6. Okey. 8. Okey, mempunyai faktor perdana. Contoh nomor perdana? Nombor 2. So, 2 bagi 2 dapatkan 4 bagi 2 dapat 2. Okey, maksudnya 2 tu adalah faktor. Lepas tu 6 bagi 2 dapat 3. 8 bagi 2 dapat 4. Okay, so, apa-apa nombor genap kalau kita bahagi dengan 2 kita dapat nombor bulat kan? So, maksudnya 2 itu adalah faktor bagi semua nombor genap. Kan, dan 2 itu adalah nombor perdana. So, apa dia jawapannya? Benar kan? Ya. Okey, benar. Sebilangan garis lurus memintas faksi Y. Kamu faham apa maksud dia tu? Sebilangan garis lurus. Garis lurus kita ada berapa jenis garis lurus? 3, 2. Ada berapa? 2, 4, 3. Okey, pertama lurus ya. Menegak. Lepas tu melintang. Lepas tu miring. Lepas tu begitu kan? Okay, so kalau kita buat pada faksi X, Y, ini X, sini Y. Kasih ke atas. Okay, kalau yang mana? Ini nih, yang ada kecurunan nih, dia mesti akan lalu XY. Kan? Dia mesti akan lalu. Sama ada dia kecil atau besar. Kalau dia di sini pun, dia tetap akan lalu sini, di bawah sini. Kalau di sini pun, sini dia akan lalu. Oke, kalau yang menegak nih, dia tidak akan, dia hanya akan lalu di X. Kan?
Kalau yang melintang hanya akan lalu di Y. Di Y saja akan lalu. Dia tidak akan sentuh PGX. So dia punya pernyataan 9 garis lurus meminta spaksi Y. Benar palsu? Benar. Iya. Oke, saya takut tu ada soalan. Oke, lepas kita sudah buat, kita sudah paham, kita boleh tentukan sudah mana benar mana palsu. Kita boleh buat penafian. Oke, bentuk satu penafian itu apa itu? Tilde disebut sebagai tilde P. Bentuk satu penafian tilde P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. 12 ialah gandaan 5. Betulkah salah? 12 adalah gandaan 5. Ya ke? Tidak kan? Kasih bagi saja. Dapatkah 12 bagi 5? Tidak dapat kan? Okay, so 12 bukan gandaan 5. 41 ialah nombor perdana. Ya ke? Nombor perdana. Nombor perdana kan? 41. Kan dia tidak boleh dibagi dengan nombor lain kan, 41. Kita hanya boleh bagi dengan 1 ataupun 41. Nombor lain tidak dapat. Kan? Bukan? Bukan nombor perdana. 41. Apa bagi 41? Apa? Nombor perdana. Oh, disuruh bentuk penafian. 41 ialah buat penafian saja. 41 itu nombor perdana kan bukan? Perdana kan? Perdana. Tapi dia minta kita buat penafian saja. So 41 bukan nombor perdana. Isi semua gandaan 5 ialah gandaan apa tu? 10. So kalau kita buat penafian, bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okay, 0.4 meter bersama dengan 400 mm. 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Iya, bukan atau tidak. Iya, itu kalau dia minta. Ini di ajaran Nusa macam mana kita mau buat penafian. Bagi soalan taklah buat begini. Dia bagi soalan yang betul-betul soalan lah. Nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Apa ni? Bagaimana kita menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk? Oke, contoh. Oke, kita pernyataan majmuk ni macam ayat majmuk lah. Ada 2 ayat, kita gabung jadi 1. Ayat majmuk. Gabungkan pernyataan P dan Q dengan perkataan dan atau. P dan Q itu maksudnya ya betul. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Boleh jadi A, B, X, Y. Tapi sini dipakai P dan Q. So pernyataan pertama dia pentagon mempunyai berpenjuru. Pernyataan kedua heptagon mempunyai 4 berpenjuru. Okey, so kalau kita gabungkan, pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Kalau atau pentagon mempunyai 2 penjuru atau heptagon mempunyai 4 penjuru. Okay, piramid mempunyai 5 sata. Piramid mempunyai 5 bucu. So, kasih gabung dan piramid mempunyai 5 sata dan 5 bucu. Kita tidak perlu sudah ulang piramid tu. Piramid mempunyai 5 sata atau 5 bucu.
Okay, C, negatif 4 ialah integer, 2 ialah integer. So, negatif 4 dan 2 ialah integer. Ataupun negatif 4 dan 2 atau 2 ialah integer. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. So, pernyataan P dia, okay, A, 5 tambah 3 besar daripada 5 dan 5 tolak 3 kecil daripada 5. So, dia punya P, 5 tambah 3 besar daripada 5 dan 5 tolak 3 kecil daripada 5, itu adalah Q. Ini dia kasih pecah balik. Okay, B, kalau kasih pecah dia jadi 9 ialah nombor perdana, nombor 1 ialah nombor perdana. Kalau C, 2 kuasa 2 sama dengan 4, dia punya Q, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Kalau D, dia punya P negatif 9 kecil daripada 10, dia punya Q 9 kecil daripada 10. Okay, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Okey, untuk pernyataan majmuk, macam mana kita mau tahu ayat dia benar ataupun salah? Bergantung kepada penggunaan dan ataupun atau. Kalau dia pakai dan, dia punya dua pernyataan dia, P dan Q mesti sama-sama benar, baru kita kira benar. Kalau dia punya P benar, Q dia palsu, itu ayat majmuk itu adalah palsu. Ya. Kalau dia guna atau, contohnya P atau Q, kemana-mana satu benar, dia jadi benar. Kalau dua-dua palsu, baru dia jadi palsu. Kalau dan, mesti dua-dua benar. Kalau atau salah satu benar, jadi benar. Oke? Logik kan? Dan atau. Okay, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Palsu kah benar? Palsu kan? Dua-dua palsu kan? 2 tu kecil daripada 4, negatif 5 tu kecil daripada 4. So, dua-dua palsu. X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Dan 99 ialah nombor ganjil. Okey, 99 tu nombor ganjil kah? Nombor ganjil kan? Okey. Macam mana kita mau tentukan X tambah 3 kecil daripada X tolak 5? Kebenaran dia. Macam mana kita mau tentukan? Apa? Iya, kita akan try apa-apa nombor. Contohnya, nombor apa X? Kita tukarkan X. 7. So, X itu jadi 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Kecil daripada 7 tolak 5. Okey, 7 tolak 5 sama dengan 2. So, 10 adakah 10 kecil daripada 2? Tidak. So, ini adalah pernyataan yang palsu. Walaupun 99 itu adalah benar. C. Okay, apa jawapan C? Cuba kamu tengok. Jangan kamu tengok buku teks. Kamu pikir sendiri dulu. C. Adakah palsu kah benar? Yang 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Benarkah palsu? Yang pertama dulu. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Palsu kah benar? Benar kan? 81 itu adalah 9 kuasa 2. Kita dapat 81. Okay, adakah 6 ialah faktor bagi 18? Macam mana mau tentukan? 18 bagi 6. So, itu adalah pernyataan yang benar. D. Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Dan lintasan Y bagi garis Y tolak 3X sama dengan
5 ialah 3. Okay, yang pertama dulu. Ini, apa maksudnya? Kamu pahamkan dulu ini, yang ini. Y sama dengan, ini adalah persamaan garis lurus. Dicakap Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Selari ke tidak? Selari. Selari ke tidak? Selari. Selari ke tidak selari? Selari. Macam mana kita tahu dia selari? Yang tahu dia selari? Okey, habis masa sudah. Okay, Y sama dengan 3X. Macam mana graf dia? Pergi kanan kah, pergi atas kah, pergi bawah? Dari kiri. Dari kiri pergi atas kah, pergi bawah? Kalau kita tulis keturunan, kita akan start daripada kiri kan? Sama dari begini ataupun dia begini. Atas pergi bawah. Begini. Ini lagi, jawapan lain. Kalau ini, kalau ini. Okey, kalau dia ada Y sama dengan X plus C. C sini dah kosong kan? Okay, so maksudnya dia, kalau si jawapan sifalan ni jadi beginilah. Oh yo, kenapa nak lurus? Jawapan lain? Jawapan lain? Mana satu nilai keturunan? 3. Okay, kalau 3 itu positif, maksudnya keturunan dia positif. Apa keturunan positif? Dia naik kan, dia turun. Dia naik kan? Misalnya dia sepatutnya begini. Okey. Yang kedua tu, mana saya tu punya pen? Y tolak 3X sama dengan 5. So, negatif 3X ni, dia spin aja di depan kan? Kan? Lepas tu dia tambah 5. Maksudnya 5 tu di sini kan? Okay, adakah keturunan yang masih sama? Masih sama kan? Dia cuma ini dia pindah susunan saja. Kalau kita kasih susun dia bagus-bagus balik, dia akan jadi macam begini. Cuma dia tambah, dia berubah posisi saja. Dia punya keturunan masih lagi sama. Jadi begitu. So ini adalah benar. So keturunan dia sama. Okey. Okey, itu sejalan. Ada soalan? Isu logik ni senang je, cuma kamu kena faham lah dia punya ayat-ayat matematik tu. Macam ni kan ayat-ayat yang dia bagi ni. Kita kena faham dulu. So dia senang, tapi kamu kena faham apa ayat matematik yang dia bagi. Gitu saja, kita sambung lepas cuti.